Jadi hari ini merupakan hari nuzul Quran. Ya, merupakan satu peristiwa yang amat besar dan sangat bermakna dan hikmah buat kita, khususnya orang yang beragama Islam iaitu Muslim. Jadi kita seharus melihat Al-Quran itu sebagai satu kitab panduan. Kalau contohlah kalau kita nak buat nak guna handphone mak ayah, kalau kita tak tahu, kita cari apa? Kita cari panduan. Betul tak? Kita akan belik macam mana kita nak guna. Kita akan tengok macam mana handphone ni macam mana nak guna. Dan kalau kita nak buat sesuatu, kita nak cari rujukan panduan dia. Jadi Al-Quran merupakan satu panduan untuk kita semua manusia. Dia merupakan satu buku yang boleh dibaca oleh semua orang. Maksudnya daripada budak yang dah boleh membaca sehinggalah orang yang dah tua, yang dah berusia. Okey, baik. Jadi Al-Quran ni sebenarnya bukan setakat kita baca sahaja. Ya, bahkan kita harus berusaha mencari dan mengkaji rahsia ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi bila kata petunjuk, maksudnya ada sesuatu yang kita perlu kaji, ada sesuatu yang kita selidik. Bukan setakat baca je. Kalau contoh bila mak ayah suruh kita baca Quran, abang dah baca belum? Dah baca. Tapi bila tanya maksud ayat surah Al-Fatihah tu macam mana? Kita tak baca. Kita tak cari betul-betul. Okey, kita tengok tadi kita semua kita mulakan majlis dengan surah Al-Fatihah. Okey, adik-adik semua. Kita tengok kita mulakan dengan nama Allah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Maksudnya kita puji bahasa suci Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan yang memiliki segala-galanya. Suatu alam semesta adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ketiga seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, kita puji lagi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Mengasihani. Dan ayat seterusnya, Maliki Yaumiddin, dan kita juga mengaku bahawa Allah Tuhan kita memiliki segala hari. Maksudnya dah sampai dari raja hari pembalasan. Maksudnya daripada awal hingga ke akhir dia adalah raja kepada segala-galanya, adalah raja kepada satu alam semesta. Selepas itu, okey, kita ayat seterusnya apa? Boleh siapa baca? Selepas Maliki Yaumiddin, siapa boleh baca? Boleh siapa bantu angkat? Yang kena tadi apa? Boleh siapa bantu angkat tak? Okey, selepas Maliki Yaumiddin apa dia? Yang kena budayakan Said. Pandai. Okey. Tahu tak apa maksud dia? Tahu tak apa maksud dia? Okey, ada siapa tahu maksud dia tadi? Tadi ada orang baca dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, siapa tahu maksud dia? Boleh, siapa-siapa pun boleh jawab. Aku berlindung. Dengan siapa kita minta? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita sembah, kita sujud kepada dia, kita rukuk kepada dia. Dan dengan hanya dia sahaja kita memohon dan meminta. Maksudnya dalam surah Al-Fatihah ni bukan sekadar kita memuji Allah, dan Allah juga suruh kita meminta dengan dia, dan supaya kita menjadi hamba dia yang taat. Maksudnya kita sembah kepada dia dan juga kita mohon
doa dan minta apa yang kita nak. Selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat seterusnya siapa boleh sambung? Saya. Siratal mustaqim. Siapa yang jawab tadi? Okey, Amin Najmi. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa tahu maksud dia? Siapa tahu maksud dia? Orang lain pula jawab. Saya jawab. Okey, baik. Jawab. Okey. Yang nama tadi Amin Najmi tu. Okey. Siapa jawab tadi? Siapa nak jawab? Ada? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, ihdinas siratal mustaqim, tak ada orang bagi jawapan lagi. Tak ada orang bagi. Kami jalannya Saya dengar jawapan. Ya, kita minta dengan siapa tunjuk kita jalan yang benar? Minta dengan Allah. Kita suruh Allah bagi kita jalan yang benar. Maksudnya bila kita minta dengan Allah tunjuk kilahkan atau kami jalan yang benar, maksudnya kita kena jadi orang yang benar. Kita tak boleh lah, contoh kita kalau kata okey, mak ayah suruh kita hari ni solat subuh. Okey, mak ayah tak tengok, kita pergi balik tidur. Lepas tu mak ayah tanya, dah solat ke belum subuh? Dah. Tapi kita nak minta dengan Allah tunjukilah kita jalan yang benar. Jadi kita dah menipu, tak boleh. Contoh lagi, hari ni bulan puasa. Orang tanya kita, puasa ke tidak? Puasa. Tapi nanti pergi ke dapur, makan. Tak boleh lah. Sebab kita minta dengan Allah supaya Allah tunjukilah kita jalan yang benar. Maksudnya bila kita percaya kepada Allah, kita sembah kepada Allah, kita minta dengan dia, kita mohon dengan dia supaya tunjuk kita jalan yang benar. Jangan maksudnya jangan ikut jalan yang tak betul lah. Kita tak boleh menipu. Bila mak ayah suruh kita buat homework, kita buat homework. Kena buat betul-betul. Bukannya bila letak buku kat depan, belakang ada handphone, tengah main game. Tak boleh. Sebab kita minta dengan Allah supaya kita memberi kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Maksud jalan yang betul. Okey, selepas ihdinas siratal mustaqim. Boleh siapa bagi jawapan ayat seterusnya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Ada tadi saya dengar tapi dia malu-malu nak bacakan. Okey. Norazina Hasan. Tadi saya dengar dia baca. Cuba bacakan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Okey. Kita juga menafikan bahawa bukan yang jalan yang Allah, bukan jalan yang seperti Nasrani dengan Yahudi. Cara-cara mereka bukan Allah yang nak, sebab mereka mensyirikkan Allah, menduakan Allah dan mengingkari Allah. Kita tak nak jalan seperti itu, cara itu. Jadi kita dalam surah Al-Fatihah walaupun 7 ayat, tengok banyak Allah ajar kita supaya mengaku kebesaran dia,
Lepas tu kita, supaya suruh kita selalu sentiasa meminta dengan dia, beribadat pun beribadat dengan dia, dan minta lagi suruh dia tunjukkan jalan yang benar dan bukan jalan-jalan yang dia Allah tak redai, seperti Nasrani dengan Yahudi punya cara. Maksudnya kita kena jadi orang yang beriman. Satu, bila kata orang yang beriman, kita kena tauhidkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama. Dan yang kedua, kita kena ikut syariat dia, apa yang Allah bagi tahu, kena buat. Bila suruh solat, kita solat. Bila suruh puasa, kita puasa betul-betul, bukan puasa tipu-tipu. Lepas tu bila kita dah mampu untuk membayar zakat, kita bayar zakat. Dan bila kita disuruh dah ada duit, kita boleh pergi buat haji, kita pergi buat haji. Dan kita tunaikan apa yang patut. Contoh, bila kita solat, kita minta dengan Allah supaya tunjukkan jalan yang benar. Maksudnya dalam pekerjaan kita, kita kena buat betul-betul. Buat kerja sekolah, kena buat betul-betul. Main dengan kawan-kawan pun kena main betul-betul. Tak boleh nak tipu, tak boleh buli-buli. Dia cakap dengan cikgu pun, ustazah, ustaz pun kena cakap dengan ayat yang baik, bukannya marah-marah macam tu. Okey, itu antaranya. Jadi kenapa tengok walaupun 7 ayat ya, kita ada banyak benda yang kita boleh amalkan dan lihat kepada kebesaran Allah yang Allah tunjukkan. Walaupun mula 7 ayat ini kita hari-hari kita baca pada waktu bila? Hari-hari kita baca surah Al-Fatihah. Kita baca bila? Hari-hari kita baca. Tak ada yang tak baca langsung. Hari-hari kita baca. Baca bila? Waktu solat. Ya, waktu solat. Dan juga selain waktu solat pun, kalau kita dah pergi sekolah sebelum kita mulakan hari kita, kita baca juga sebab dia surah pembukaan untuk seharian selain dalam waktu solat. Dan dia merupakan surah yang wajib baca dalam solat. Okey, jadi pakcik nak share sikit. Uncle nak share sikit. Kita tengok sebab nanti di hujung tu nanti kita ada sedikit ujian minda untuk kita lebih kenali Al-Quran itu sendiri. Okey, sekejap Moderator sekejap ya. Puan moderator, saya nak sharekan skrin ya. Sementara tu boleh semua orang bukakan mic, kita nak tangkap gambar. Boleh semua orang buka mic dah. Buka apa namanya? Kamera. Buka video, kamera. Sorry. Boleh semua orang buka kamera, kita tangkap gambar semua orang. Okey. Wah, ada gambar ni ya. Ada gambar apa namanya? Kereta kebal. Okey, semua orang on camera please. On camera semua. Okey, buka kamera. Nampak ke? Oh, ada yang tak buka lagi lah. Letakkan gambar kejap. Mana lagi? Mana? Nur Sarah tak buka lagi. Siapa ni maknya? Ustazah Faizah, tolong bukakan kamera Ustazah. Ni ada lagi tak buka kamera. Buka kamera sekejap okey. Okey, tak gambar Okey, semua orang senyum. Okey, senyum semua. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, dah boleh ni balik. Nampak tak? Nampak ke? Moderator? Nampak skrin ya? Nampak.
Nampak slide Nampak apa? presentation je. Tak Presentation nampak kan? slide pun. Ha? Just presentation je. Just presentation je. Ya ke? Sekejap Mungkin nak kena dipinkan kot. Sekejap. Slide ni tak nampak, nak kena Slide ni tak nampak Sekejap. Stop sekejap. Okay, ada dah. Alright. Okay, nampak? Nampak dah. Okey, Al-Quran mukjizat teragung, mari kenali Al-Quran. Okey, semua rata-rata tadi adik-adik kita ada bagi tahu kat uncle kata dah boleh baca Quran. Okey, selain kita baca macam seperti yang Pak Uncle cakap, kita kena kaji, kita kena memahami dengan betul-betul. Selain kita boleh membaca, sebab dalam Al-Quran ni dia banyak rahsia atau ilmu atau panduan yang perlu kita tahu sebagai manusia. Okey, tambah lagi kita sebagai orang Islam, kita ada dua tempat. Dunia ni tempat kita untuk mencari amal, untuk mencari pahala dan akan dibawa ke akhirat. Berbezalah macam angka dulu sebelum Islam memang tak kenal Quran pun dan tak boleh baca. Sambil-sambil masuk Islam, kita belajar tak boleh baca langsung. Memang kalau adik-adik lagi pandai daripada uncle lagi waktu tu. Okay, jadi alhamdulillah hari ni uncle dah boleh baca sikit-sikit dan untuk kita kongsikan sebenarnya banyak tentang Al-Quran ni. Okay, asas Al-Quran, perkataan dia berasal daripada qiraah atau yang bermaksud membaca nama Quran itu sendiri. Jadi dalam istilahnya merupakan Al-Quran ini merupakan kalamullah yang diturunkan kepada siapa? Yang diturun kepada siapa? Turun kepada siapa? Pada manusia. Pada manusia sebelum disebar kepada seluruh alam manusia ni, turun kepada siapa dulu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga merupakan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat, yang diturunkan dalam bahasa Arab secara berperingkat atau mutawatir. Dia bukan sekali sedebuk satu, semua surah dia turun sekali sebab dia ikut waktu, ikut masa. Okey. Nama-nama lain yang dipanggil yang ada dalam Quran itu sendiri, kadang-kadang kita boleh baca macam tadi angka baca surah Al-Baqarah ayat 185 juga ada sebut hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya nama lain untuk Al-Quran juga Allah sebut Al-Furqan, perbezaan hak itu panduan lah untuk kita bezakan yang benar dengan yang tak benar. Okey, Al-Quran juga merupakan az-zikir, sebagai peringatan. Peringatan kepada siapa? Peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga supaya kita sentiasa memperingati perintah dan larangan Allah itu sendiri. Al-Majid, sesuatu yang mulia. Al-Huda, petunjuk. Al-Haq, kebenaran. Al-Kitab, Al-Kitab ini merupakan satu himpunan lembaran-lembaran tentang pelbagai kisah yang dicatat dalam Al-Quran, peristiwa yang berlaku yang telah dicatat, dan juga perkhabaran tentang keseronokan dan kegembiraan di dalam syurga dan juga siksaan pedih mengenai alam neraka. Jadi kalau orang yang buat baik, dia dapatlah balasan yang baik-baik daripada Allah, dan
menikmati segala-gala yang ada pada Allah. Kalau orang yang buat jahat, maka dia akan dihumban ke dalam neraka. Itulah antaranya yang dia juga dinamakan al-mushaf. Berasal daripada perkataan as-saf, ya, atau al-suhuf, lembaran-lembaran yang dicatatkan. Okay. Juga merupakan nur dan juga sesuatu untuk yang membawa kita jalan yang terang. Tadi kita ada baca kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya satu tempat yang Allah yang nak bawa kita ke jalan yang betul, ke jalan yang diredainya. Apabila sesuatu yang diredainya, maksud jelas apa yang halal, apa yang haram, supaya kita boleh menilai, supaya kita tak buat benda yang salah, supaya kita tak buat perkara-perkara yang Allah murka kepada kita. Dan juga beberapa nama lain lah boleh kita cari. Sebenarnya nama-nama lain ini juga tercatat dalam Al-Quran itu sendiri. Okey. Jadi kaedah Al-Quran macam Angka cakap tadi, Al-Quran ni bukannya sekali turun semua, tapi dia turun secara beransur-ansur dalam kumpulan, dalam ayat-ayat, dan melalui perantaranya itu Jibril alaihi salam, iaitu malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi kita, Nabi terakhir kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni tengok berapa lama Quran ni turun, selama 23 tahun. Ya, yang awal mula-mula adalah di Mekah selama 13 tahun dan 10 tahun. Okey. Jadi siapa tahu surah yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita? Mai, siapa nak bagi jawapan? Siapa tahu surah Iqra. Nama surah? Iqra. Nama surah apa? Al-Alaq. Alhamdulillah. Okey, boleh bacakan tak? Siapa yang boleh baca? Surah Al-Alaq 5 ayat yang pertama. Siapa boleh baca? Jom sama-sama kita kata kita dah boleh baca Quran. Jadi dalam masa ni kita sambil-sambil kenal dan sambil-sambil kita baca Quran. Okey, boleh, siapa boleh bacakan 5 ayat awal berkaitan 5 ayat awal surah Al-Alaq. Okay, siapa boleh bacakan? Ada? Mai, siapa bersedia? Okey, boleh. Siapa boleh bacakan? Okey, mai. Siapa-siapa mula? Boleh. Bersedia. Okey, ramai yang angkat tangan. Okey, satu-satu dulu. Saya panggil Angka panggil. Okey, Fakrul Razi. Siapa yang nama Fakrul Razi? Ada? Alhamdulillah.
Okey, alhamdulillah. Dia baca habis. Adik nama apa adik? Adik nama apa? Tak berapa tahun? Ain Syamsul Hajar. Oh, Ain panggil Ain Okey, siapa nak baca lagi? Tapi Angka perlukan hanya 5 ayat yang awal je, tak perlu baca habis. Okey, siapa? Siapa bersedia? Angkat tangan. Okey, ada orang angkat tangan. Okey, yang menggunakan Khatijah. Adik kita, adik lelaki kita tapi guna nama ibu Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baik. Bukan. Salah surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah. Okey, sadaqallahul azim. Lagi siapa nak baca? Okey. Seorang lagi. Nanti belakang kita ada lagi banyak soalan yang boleh kita sama-sama kita jawab. Okey, ada Amin Najmi yang menggunakan Amin Najmi. Ayat sampai berapa Ustaz? Ayat 1 hingga 5 sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Okey. Okey, tak apa, 5 ayat je. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Rata-rata boleh baca ya, tak takut sebab kadang-kadang bila Angka pergi ada perkongsian, ada orang dia bila Angka suruh baca Quran semua kecut, takut. Kita tak boleh takut. Kita sebagai Muslim memang kena boleh baca Quran. Okey, alhamdulillah semua rata-rata boleh baca. Ini merupakan ayat yang terawal Allah turunkan. Dalam sini Allah suruh kita apa? Membaca. Bacalah. Maksudnya Quran pun mulakan dengan perintah suruh kita membaca. Jadi kita kena bacalah. Kena sentiasa mencari ilmu. Antaranya adalah Al-Quran yang paling utama sebagai panduan kita. Okey, kita teruskan dengan nampak apa moderator kita punya slide? Moderator? Slide nampak? Nampak ya? Bukan mudah bila Nabi SAW masa dia nak menerima wahyu, sebab kadang-kadang ada masa dia peluh, ada masa kadang-kadang berpeluh tanpa berhenti dan kadang-kadang bunyi seperti loceng yang untuk masa menerima wahyu itu selama 23 tahun sehingga selesai Al-Quran diturunkan. Jadi kenapa kenapa Allah turunkan Al-Quran secara peringkat berperingkat? Sebab kita ni manusia nak jadi baik bukan pada hari sehari je boleh jadi baik dan bukan boleh kita terima semua pada satu masa. Okey, contoh, Angka nak tanya, kalau tiba-tiba cikgu bagi homework macam-macam subjek tapi dalam satu masa kena habiskan, dalam sejam nak habiskan, mampu tak adik-adik nak habiskan? Contoh, 5 subjek, sejam kena habiskan. Boleh tak? Tak boleh kan? Tak mampu Ustaz. Tak mampu, betul. Jadi sama juga dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran Allah turunkan secara berperingkat? Sebab kalau Allah turunkan semua,
tak ada siapa yang boleh ikut dah. Dia akan jadi berat sebab dalam Al-Quran itu dia ada tentang macam mana kita nak mengagungkan Allah, dan selepas kita mengagungkan Allah, apa yang kita perlu buat, dia ada syarat dia ada peraturan dia. Kalau peraturan tu sekali turun habis, agak-agak kita mampu tak? Tak mampu. Itu antaranya bila Allah turunkan Al-Quran secara berperingkat supaya manusia boleh terima. Dan juga antaranya juga sebagai penenang jiwa kepada Rasulullah SAW apabila baginda menghadapi tekanan daripada musuh. Dan juga apabila kita di sini kita nampak Quran juga merupakan satu mukjizat yang boleh menenangkan jiwa kita sebenarnya. Kalau siapa-siapa kita rasa macam Allah kerja tak boleh habis, tak apa, kita ambil wuduk, kita pergi baca satu muka surat Al-Quran dulu, baru kita sambung kerja kita. InsyaAllah Allah akan permudahkan. Itu sebagai penenang jiwa. Juga Al-Quran juga merupakan jawapan kepada permasalahan dan juga persoalan baru yang timbul. Banyak dalam tu kita boleh rujuk. Cerita pasal bab solat, cerita pasal bab penutupan aurat, macam-macam. Cerita pasal haji, cerita pasal korban macam mana, semua ada dalam tu, semua Allah ceritakan. Cerita pasal macam mana manusia dijadikan, dan juga Allah suruh kita buat apa, dan Allah larang kita apa yang tak boleh buat. Juga memberi kita peluang kepada pelaksanaan hukum hakam secara berperingkat. Sebenarnya macam awal yang tadi Angka cakap, kalau kata sedebuk turun macam tu, kita tak mampu. Sama juga dengan adik-adik. Kalau cikgu kata dalam sejam kamu kena habiskan semua subjek yang cikgu bagi tu, 5 subjek dalam sejam, tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena buat secara berperingkat. Sama juga Al-Quran. Kerana nak melaksanakan sesuatu, kita kena ada step by step. Jadi itu juga memudahkan para sahabat untuk memahami, menghafal dan melaksanakan perintah yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Kelebihan Al-Quran. Satu, mukjizat teragung. Dan juga kedua, merupakan mukjizat Nabi yang kekal hingga hari kiamat. Iaitu mukjizat kepada Nabi SAW. Satu panduan yang cukup lengkap, dan macam Angka cakap, satu panduan yang semua orang boleh baca walaupun dia turun dalam bahasa Arab. Sabda Nabi SAW, "Fadlu kalamillahi ala sairil kalami kafadlillahi ala sairi khalqih." Dan maksudnya kelebihan kalamullah ke atas seluruh kalam, iaitu perkataan, seperti kelebihan Allah ke atas sekalian kejadiannya. Maksudnya Allah jadikan kita, Allah jadikan seluruh alam. Maksudnya itulah antara ayat yang Allah bagi kita supaya kita ada panduan. Keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran merupakan kata-kata Allah yang Allah turunkan dengan nafas dan makna yang sangat jelas. Melalui siapa tadi? Melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan di hadapan para sahabat secara bacaan, dan sahabat mencatatkan dan mereka menghafalkan dalam bentuk-bentuk yang tetap, iaitu tulis dalam kulit pokok daun tamar itu sendiri, lepas tu kulit-kulit atas kulit-kulit binatang untuk dicatatkan. Sebab zaman-zaman dulu mana ada kertas, jadi itu antaranya alternatif mereka mencatatkan, menyimpan Al-Quran itu sendiri. Dan sentiasa tidak dapat, kerana Allah dah jamin dah ayat Quran ni dia yang akan
menjaganya dan tidak akan berubah sampai ke bila-bila. Allah menjamin dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Allah dah cakap dah. Allah yang tulis Al-Quran, Allah juga yang akan menjaganya dan memeliharanya sehingga ke hari kiamat nanti. Maksudnya tak ada orang boleh ubah, walaupun ada pakar-pakar yang orang yang cuba nak tukarkan maksud-maksud yang sebenarnya Allah turunkan, mereka tidak mampu kerana ini adalah luar daripada fikiran akal manusia yang mampu buat. Jadi tiada siapa. Jadi kenapa Nabi kita Allah memilih seorang daripada kalangan yang ummi, yang tak boleh membaca, tak boleh nak menulis. Itu juga salah satu hikmahnya, supaya bila Nabi dah tak ada, tak jadi fitnah bahawa Quran ni adalah Nabi Muhammad SAW yang tulis. Jadi itu antara hikmahnya bila kita tengok. Jadi itu merupakan juga mukjizat kepada Nabi SAW. Jadi fadilat membaca Al-Quran. Okey, daripada riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya, yang seiring ada bersama dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Maka kalau siapa-siapa yang baru nak belajar Al-Quran, kita akan belajar kenal huruf dulu. Jadi setiap huruf yang kita belajar pun Allah dah bagi kita kebaikan. Apatah lagi kita dah boleh membaca semuanya. Jadi bukan sekadar itu saja, tapi di sebaliknya banyak panduan yang Allah bagi. Dan untuk kita sedar bahawa kepentingan Al-Quran itu sendiri. Okey, baik. Boleh? Masa untuk kita uji minda. Okey, Angka akan menggunakan masa 5 minit. Okey, sekejap. Okey, setakat ni ada siapa-siapa nak tanya dulu sebelum saya bagi soalan dan masing-masing kita buat Okey, nanti saya akan panggil ikut nama. Akan random. Siapa yang dipanggil nama tu nanti kena jawab. Boleh? Boleh? Okey. Okey, nanti moderator jawab sekali lah, moderator. Okey, nanti kita panggil moderator dulu. Lepas tu dia jawab, Angka tak nak cakap salah atau betul dulu. Nanti kita baru tengok jawapan ramai-ramai. Boleh tak? Setuju? Okey. Setuju. Okey, Angka bagi soalan. Jadi masing-masing ambil dalam waktu. Saya rasa sekejap je. Ini soalan yang mudah. Okey, Angka bagi 5 minit masing-masing. Kita tengok 1, 2, 3, next slide. Okey. Sini ada 7 soalan. Okey. So, masing-masing boleh offkan mic dulu. Okey, dapatkan jawapan yang soalan ni. Okey. Saya bagi 5 minit. Boleh tulis dulu di mana-mana kertas, catat dulu. Nanti Angka akan panggil secara mengejut. Okey. Kita ambil 5 minit. InsyaAllah nanti kita jumpa kembali. Boleh nampak soalan ni? Boleh. Okey sekejap Masih ada? Masih ada? Tak ada. Tak ada dah soalannya. Sekejap Dia kena ni. Sekejap.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga sejak tiba, dan semoga hapus semua kesalahan sejak tiba. Okey, bersedia semua? Dah saja. Dah Okey. Sekejap. Bila Ustaz? Okey, boleh? Saya panggil nama ya. Boleh. Okey. Alhamdulillah. Moderator. Okey. Saya nak panggil yang guna nama Cikgu Hadi lah. Okey, kenalkan diri ya. Sebab ni semua guna akaun mak ayah kan. Okey, yang gunakan nama Cikgu Hadi, adik kita. Boleh? Boleh. Boleh, okey. Okey, adik nama apa adik? Nusaibah. Nusaibah, okey. Boleh jawab soalan Uncle? Boleh. Okey, soalan pertama. Al-Quran ada berapa surah keseluruhannya? 3. Al-Quran ada berapa surah keseluruhannya? Ada berapa surah? 114. Okey, seterusnya. Yang lain dengar Kita jangan cakap salah betul dulu. Okey. Akhiri dengan surah apa? Kalau tak tahu tak apa, cakap tak tahu je. Kita skip soalan. Kalau kata Uncle saya nak skip soalan lah. Tahu tak? Surah An-Nur.
Al-Quran bermula dengan surah apa dan diakhiri dengan surah apa? Surah Al-Fatihah. Dan diakhiri dengan? Surah An-Nas. Okey, seterusnya ayat soalan ketiga. Surah mana yang tidak dimulakan dengan basmalah? Surah At-Taubah. Okey. Basmalah ada 114. Mana satu lagi basmalah berada walaupun ada satu surah? Tak mula dengan Al-Fatihah. Surah An-Naml. Okey, ada orang lain berjawab. Okey. An-Naml. Okey, siapa guna nama Iman Dawish? Okey, jawab. Yang guna nama Iman Dawish. Surah An-Naml. Okey, boleh bacakan tak ayat dia? Ingat tak? Boleh baca ayat dia? Okey, tak apa, nanti kita tengok jawapan semua. Okey, saya nak, okey, ada 3 soalan lagi. Siapa yang nak jawab? Cepat-cepat deh. Adakah Al-Quran hanya diturunkan untuk orang Islam sahaja? Siapa nak jawab? Okey, ada orang angkat tangan. Okey, yang guna Fakhrul Razi. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Bukan setakat untuk orang Islam saja, malah untuk semua manusia. Apa buktinya untuk semua manusia? Ada siapa tahu? Apa bukti Al-Quran bukan sekadar untuk orang Islam saja, tapi untuk semua manusia? Ada bukti dia tak? Ada? Siapa boleh jumpa bukti bahawa Al-Quran ni bukan untuk orang Islam saja, malah untuk semua manusia? Ada? Siapa ada jawapan? Okey, tadi kita tengok ada orang angkat tangan. Okey, kita tanya yang gunakan nama Amin Najmi. Apa bukti? Apa bukti Al-Quran bukan turun kepada orang Islam sahaja, tetapi juga untuk semua manusia? Ada jawapan? Siapa ada jawapan? Cepat. Tak ada Okey, tak apa. Nanti kita tengok jawapannya, mana buktinya. Okey, soalan seterusnya. Alah, senang je ni. Surah apa yang paling pendek dan ada berapa ayat? Kalau boleh bacakan, siapa nak jawab? Okey. Al-Baqarah. Yang guna Cikgu Hafizah. Okey. Kenalkan nama Nurdin Azinki. Okey, baik. Apa jawapan dia? Surah mana yang paling pendek dan berapa ayat? Al-Kawthar. Okey, ada berapa ayat? 3. Bacakan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Okey, bagus. Soalan terakhir. Surah mana yang paling panjang dan ada berapa ayat dalam surah tersebut? Siapa nak jawab? Surah Al-Baqarah. Siapa nak? Surah Al-Baqarah. Okey, ada berapa ayat? 286. Okey. Boleh baca ke? Bacakan. Boleh. Tak boleh. Siapa dah hafal? Boleh baca.
Ada yang dah hafal? Okey, tak apa. Slow-slow, insya-Allah. Okey, lagi satu. Kita tengok dulu jawapannya. Tengok betul tak? Oh, lupalah. Kita lupa suruh moderator kita jawab soalan-soalan ni. Okey, moderator. Puan moderator kita. Lupa. Okey. Soalan 1, Puan moderator. Kena jawab juga tu. Kena jawab lah Puan moderator. Anak-anak dah jawab. Kan? Nak tak? Sokong tak? Apa kita moderator kita jawab soalan juga? Sokong. Sokong. Salah macam mana? Salah moderator kita belanja buka puasa hari ni. Okey, teruskan. Okay. Try. Kan? Try. Soalan Moderator kita lagi lama kenal lah kan? Lagi soalan lama pertama, kenal Quran. Okey. Yang pertama 114. Okey, kedua. Kedua mula dengan Al-Fatihah, berakhir dengan An-Nas. Okey, ketiga. Ketiga yang tak ada basmalah, surah At-Taubah. Betul ke? Macam betul lah. Okey, tak apa, nanti kita check. Okey. Lepas Seterusnya. tu surah yang keempat, soalan yang keempat surah An-Namlu. Bacakan ayat dia. Tak dapat jumpa. Tak jumpa. Yang kelima tidak, tapi pun tak jumpa juga mana dari. Okey, kalau tidak, kalau yang kelima tidak, apa buktinya? Itulah, tak jumpa lah bukti dia. Uncle Okey, tak apa, nanti kita bagi bukti. Okey. Okey, 7. 6. Ni senang. Ni tadika pun dah baca dah. Surah Al-Kausar. Tadi adik seorang tu dah baca dah. Okey. Yang ketujuh surah Al-Baqarah. 200. Okey, hafalkan. Hafalkan. Nak baca daripada awal je. Saya boleh. Oh, ada orang boleh. Okey, tak apa, kita dengarkan siapa yang kata boleh tu, kita baca 5 ayat terawal je. Boleh? Kita dengarkan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alif Lam Zalika kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Tadi pun kita baca, Allah pun dah bagi kita tahu bahawa kitab Al-Quran ni tak ada sebarang yang disyak. La raiba fihi. Maksudnya dia adalah sempurna dan juga petunjuk untuk kita semua. Jadi kita tengok apa jawapan tadi soalan tadi. Kita tengok betul tak? Okey, boleh nampak Boleh nampak? Boleh, okey, kita tengok jawapannya. Okey, saya rata-rata tengok semua bagi jawapan yang betul. Untuk soalan yang pertama, jumlah kita ada 114 surah keseluruhannya dalam Al-Quran. Okey, kedua, siapa boleh wakil bacakan? Okey, siapa-siapa bacakan soal jawapannya. Bermula dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah Nas.
Surah Nas. Okey. Untuk jawapan ketiga. Sebab ada orang akan tanya kenapa surah Taubah tak ada basmalah. Ini salah satu pandangan. Cuba bacakan. Siapa wakil? Saya. Okey. Teruskan. Taubah tidak dengan masalah. Salah satu pandangan menyatakan bahawa Qurtubi menuliskan riwayat Abdullah bin Abbas ketika beliau bertanya kepada Saidina Ali berkenaan malah pada surah At-Taubah. Itu hal basmalah merupakan nafas keamanan dan surah At-Taubah diturunkan kerana peperangan Al-Mubarak menyatakan bahawa tidak boleh dihentikan antara iaitu basmalah dan Taubah kerana nafas basmalah merupakan rahmat Dan bara'ah diturunkan kerana kemarahan. Jadi pendek kata, waktu surah At-Taubah ni diturunkan adalah dalam waktu peperangan. Jadi ada beberapa lah pandangan. Jadi ini salah satu pandangan yang diambil oleh Uncle. Kita boleh rujuk dia berbeza, orang dia ada pandangan, tapi lebih kurang pandangan mereka adalah sama kerana basmalah ini merupakan kalimah yang menceritakan rahmat. Rahmat Allah, sebab kita mengaku dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pengasihani. Okey, jadi kita lihat kepada surah okey, jawapan keempat. Tadi semua rata-rata bagi nama surah betul. Jadi antara orang wakil untuk bacakan ayat tersebut. Aku bising kan? Dia kan bising, dia dengar pesan. Siapa nak baca ayat tadi? dalam surah An-Nam ayat 30. Okey, bacakan. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungannya seperti berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nampak tak? Jadi basmalah dalam Quran cukup 114. Walaupun surah At-Taubah tidak mulakan dengan basmalah. Tetapi salah satu kalimah basmalah berada dalam surah An-Naml ayat 30. Iaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey, kena ingat ayat ni kadang-kadang boleh lah dalam untuk jadikan mana nak tahu, tanya kawan-kawan bila saya tahu tak? Kita ada 113 surah sahaja yang ada basmalah, yang mula dengan basmalah. Tapi dalam Al-Quran kita cukup 114 kalimah ayat basmalah itu sendiri. Di mana lagi satu muncul? Kadang-kadang tanya kawan-kawan macam tu. Supaya kita lebih kenal dengan Quran. Inilah antara cara-cara untuk kita mendekati Quran. Okey, tadi Angka ada tanya, mata semua rata-rata jawab, ya, Al-Quran bukan sekadar untuk orang Islam sahaja. Di mana buktinya? Siapa boleh wakil bacakan? Okey, siapa boleh wakil bacakan? Ia juga untuk seluruh umat manusia kerana mempunyai 20 ayat wujudnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia.
hampir ada 20 ayat ya. Jadi kita ada 14 dimula pada awal ayat, awal surah dan juga ada yang pertengahan surah dan juga ada 6 surah yang mula di pertengahan ayat itu sendiri. Jadi kita ada ya ayuhan nas, maksudnya ada 20 tempat Al-Quran membuktikan bahawa Al-Quran ini bukan sekadar untuk orang yang beriman sahaja, tetapi juga untuk orang-orang lain, iaitu seluruh umat manusia di atas muka bumi ini sebagai petunjuk. Inilah buktinya. Okey, kita tengok jawapan seterusnya. Okey. Semua rata-rata dah bagi soalan jawapan yang betul. Surah Al-Kautsar mempunyai 3 ayat. Okey, saya nak wakil seorang untuk bacakan ayat ini, 3 ayat ini. Okey, siapa yang tak pernah baca lagi? Okey, bacakan. Okey, bacakan siapa-siapa? Okey, baca 3 ayat ini. Okey, surah Al-Kautsar. Okey, alhamdulillah. Siapa lagi yang nak baca? Ya. Tapi kena baca kuat sikit tau. Dan tak berapa dengar lah kalau ada yang jauh-jauh daripada mic. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Lepas tu siapa yang sudi membacakan maksud untuk Uncle? Saya. Okey, teruskan. Okey, tak dengar. Boleh sekali lagi? Sungguhnya kami telah mengarniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang jika engkau dialah yang terputus dari mendapatkan sebarang perkara yang diingininya. Okey. Jadi tengok sini Allah bagi tahu kat Nabi Muhammad, maksudnya juga bagi tahu kat kita seluruh umat manusia bahawa banyak kebaikan Allah akan kurniakan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dan syaratnya adalah menunaikan sembahyang semata-mata kerana Allah. Solat itu bukan untuk tunjuk kepada orang. Solat itu bukan maksudnya bukan mak ayah panggil kita solat, kita baru solat. Oh, aku solat, mak ayah panggil. Tak, kita menunaikan solat kerana Allah. Dan juga ini ayat Allah suruh kita, perintahkan kita buat korban. Jadi ayat ini biasanya akan dibaca pada hari raya korban oleh imam apabila kita solat Aidil Adha. Okey, jadi kita tak payah takut siapa-siapa nak bencikan kita. Sebab orang yang membencikan kita, dia takkan dapat apa-apa pun sebenarnya. Dia sendiri yang akan berasa rugi. Okey, surah Al-Baqarah, betul semua 286 dan juga ada yang wakil telah membacakan 5 ayat terawal daripada surah Al-Baqarah tersebut. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi sini Angka nak pesan sikit. Jadi kita kena Allah turunkan kitab Al-Quran ni kepada kita. Jadi kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan dalam kitab ini ada banyak faedah-faedah, iaitu panduan-panduan untuk kita orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Okey. Siapa boleh bacakan ayat ini untuk Uncle? Siapa boleh bacakan? Okey, Mai. Kitabun. Kita pun tak ada dengung Kita pun anzalna. Okey, Mai. Kitabun anzalnahu fi ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru Waliyatadakkaru. Waliyatadhakkara ulul albab. Bacakan maksudnya sekali. Maksudnya Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Surah As-Sad ayat 29. Maksudnya orang yang berakal, maksudnya kita lah. Kita yang boleh berfikir, kita yang boleh menilai yang mana jahat, yang mana baik. Maksudnya kalimah yang di dalam mubarakun itu, mubarakun itu sesuatu benda kita mungkin kita nampak kalimah ni biasa je, tapi sebaliknya dalam tu banyak manfaat Allah bagi kita dan kebaikannya, dan supaya kita menjauhikan sesuatu yang Allah tak suka. Allah menjauhikan daripada perkara-perkara yang Allah larang, supaya kita buat yang terbaik kerana kita nakkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebab kita sentiasa bacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini juga daripada dalam surah Al-Quran itu sendiri, ayat daripada Al-Quran itu sendiri yang kita sentiasa baca. Kadang-kadang kita dengar ustaz-ustaz kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta dengan Allah baik di dunia dan juga baik di akhirat untuk kita supaya dijauhkan daripada seksa azab api neraka. Tengok Allah banyak bagi kita peringatan, banyak mengajar kita macam mana menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa, dan Allah juga ingatkan kita supaya menunaikan solat, dan Allah juga mengingatkan kita supaya kita banyak membaca. Pada surah yang pertama Allah turunkan pada saat penurunan wahyu pertama Al-Quran diturunkan. Tengok, nampak tak kita punya Al-Quran? Allah banyak perkara-perkara yang kita boleh kita selami, boleh kita hayati, kita boleh cari. Hatta dalam penyusunan basmalah itu pun sangat terperinci, walaupun tak semua surah ada basmalah, tapi salah satu surah itu sendiri terselindung ya Bismillah dalam surah An-Naml. Maksudnya dah cukup walaupun satu surah tak ada mulakan dengan basmalah. Jadi banyak mengaji. Jadi untuk perbaiki bacaan adik-adik, jangan boring ya, ustazah atau ustaz mengajar tu jangan kita buat moncong. Bila mak ayah mengajar kita Quran, jangan kita buat moncong. Belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh. Sebab Uncle pun belajar daripada asas ya, untuk kenal Al-Quran, untuk selami apa yang sebaliknya ada dalam Al-Quran, kerana kita adalah orang-orang yang berakal sempurna. Hanya orang gila sahaja dia tak baca Quran, atau orang yang dah mati sahaja dia tak baca Quran. Jadi kita semua orang yang sihat, kita orang semua yang berakal sempurna. Maksudnya kita kena sentiasa berdamping
dengan Al-Quran itu sendiri. Okey? Sebagai jadi manusia yang kaya di dunia dan di akhirat, maksudnya kaya takwa, kena mendekati Al-Quran, insya-Allah. Jadi saya rasa sampai di sini saja. InsyaAllah kita ada rezeki, kita bertemu lagi mana-mana. Kalau nampak angka di mana-mana, tegurlah, ya. Panggil angka Syafiq ke apa ke, Puak Cik Syafiq ke pun tak apa. Okey. Jadi saya rasa di sini sampai di sini saja dengan lafaz akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik kepada puan moderator kita. Okay, terima kasih kepada Uncle Syafiq kita di atas perkongsian yang menarik. Kalau adik-adik ingat lagi tadi kan, Uncle tadi ada terangkan, ada apa? Ceritakan sikit pasal ayat pertama dalam Quran iaitu surah Al-Fatihah. Lepas tu Al-Quran diturunkan step by step. Al-Quran juga adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita juga ada main quiz sikit tadi. Okey, sebelum kita berakhir, kita nak jemput Bonda B kita dulu. Kejap je, kita nak minta Bonda B selaku kita punya pengarah Nazim untuk bagikan sedikit ucapan kata-kata penutup. Okey, silakan Bonda B. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bonda B kasihi sekalian, apa khabar? Pernah nampak tak Bonda B? Pernah nampak. Siapa pernah nampak Bonda B sebelum ni? Tak pernah. Tak pernah Siapa tak pernah tu, lepas ni kena selalu join program Nazim. Nanti nampak Bonda B sekali tau. Okey. So alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syafiq atas kemudian berkongsi dalam program laman Nazim Mega kita pada hari ini. Saya dari minta off mic, okey. Bonda B dari wakil Nazim Shah Alam mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Semoga Ustaz dilimpahkan segala keberkatan, rahmat di dunia dan di akhirat insya-Allah. Alright. Jadi Bonda B nak ingatkan anak-anak semua, okey, program Ramadan kita masih berlangsung, okey. Program Ramadan anak hebat Nazim Shah Alam masih berlangsung tau. Okey, kita ada sekarang kita masih berlangsung jom hafal hadis pendek. Siapa yang dah mula hafal hadis-hadis pendek? Okey, setiap hari kita akan berikan hadis pendek, tanya mak ayah, hari ni nak hafal hadis apa? Okey, so hafal hadis pendek ni minta mak, mama, papa, mak ayah record kita punya hafalan hadis, lepas tu post dekat Facebook group kita. Okey? Post dekat Facebook group Ramadan Anak Hebat Nazim Shah Alam. Okey? Bonda B nak tengok ramai lagi yang hafal hadis pendek ni. Setiap hari kita ada berikan hadis-hadis baru, okey, yang pendek. Okey? Hafal dan record, post dekat Facebook group kita tahu. Boleh, nanti kita boleh buatkan kawan-kawan lain lebih bersemangat nak hafal hadis juga. Alright, sama-sama kita hafal hadis, okey? Okey, so siapa yang belum masuk Facebook group, kat situ dekat kita punya message ada bagi link tu, klik kat situ untuk join Facebook group Ramadan Anak Hebat Nazim Shah Alam, okey?